Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada ikhwan akhwat di seluruh Malaysia. Kami berharap agar antum masih lagi lah setia bersama kami dalam slot ini dan slot seterusnya. Dan insya-Allah kami akan berkongsi dan berbicara dapatan data kami kepada antum, bersama antum, agar kita dapat belajar sesuatu dan juga maju ke hadapan dengan memperbaiki setiap kita punya kelemahan. Okey, dan bersama anda juga ialah akhi Rahim yang telah banyak membantu juga untuk mengekstrak data dan juga memplot data, dan insya-Allah beliau juga akan bersamalah dengan anda untuk kita berdiskusi dan juga berbicara dan juga cicak atau bersembang mengenai data-data yang kita dapat sehingga pagi tadilah. Okey. So untuk maklumat kepada semua, sampel ataupun data yang kita dapat ni berdasarkan pendaftaran ahli ikram muda, okey, ataupun beli wanis ikram. Okey, dan hasil yang kami dapat ialah lebih kurang 800 lah yang terlibat di dalam data ini, data ini. Okey, dan insya-Allah kita boleh terus kepada slide yang seterusnya. Dan ikhwan akhwat, okey, ingin menegaskan dan mungkin mengingatkan bahawasanya di dalam keadaan semasa ini kita memang sangat memerlukan dapatan data yang terkini lah, okey, untuk kita menganalisis and background and ikram itu sendiri secara khusus dan juga mungkin masyarakat secara umum. Dan daripada setiap dapatan data tu kita boleh come up with solution and ataupun langkah-langkah perbaikan. Dan itu sangat penting data, dan mungkin anda dah tahu bahawasanya data ni sangat berharga dan dia menjadi satu relung bisnes pula sekarang kan, data ni kan, untuk mana syarikat memiliki dan juga menjual data. Okey, begitu bagi sesebuah negara, data pun sangat penting supaya setiap polisi yang direncanakan lebih merangkui semua masyarakat di dalam negara dan juga masyarakat yang setempat. Okey, kalau kita lihat kepada slide yang pertama, iaitu akses kepada rancangan ikram 2023, kita akan dapati ada pie chart di situ. Okey, pie chart di situ. Okey, ada 3 warna lah, warna merah dan warna biru dan juga warna kuning. Dan hasil daripada kami punya dapatan ialah 62.1% dan ahli ikram muda ataupun belia maupun belia wanis ikram berjaya akses ataupun berjaya mendapat maklumat mengenai rancangan ikram 2023. Okey, itu 62%. Manakala tidak dapat akses kepada rancangan ikram 2023 ialah sebanyak 20%. Dan manakala ikhwan akhwat yang tidak pasti di kalangan belia ataupun 50-50, tak pasti sama ada pernah akses ataupun tidak akses kepada rancangan ikram 2023 ialah sebanyak 17.9%. Okey, dan kita juga maklum bahawasanya dalam surat terawat tadi 60% takungan ahli ikram ialah terdiri daripada para belia wanisan. Jadi sangat penting kita memastikan bahawasanya lebih ramai lagi ahli ikram, belia maupun belia wanis akses kepada rancangan ikram 2023, iaitu rancangan ikram terkini lah. Kan? Begitu jugalah macam kalau kita sembang pasal negara, kita sembang pasal RMK kan, rancangan Malaysia ke
11 ke 12 kan. Jadi begitu jugalah dan skop NGO sebagai Ikram sebagai NGO sangat penting untuk kita verify kan sejauh mana ahli Ikram khususnya yang belia ni telah berjaya akses kepada RI 2023. Dan ini kita baru berbicara tentang accessibility. Kita belum bercerita tentang sejauh mana mereka memahami dan mendukung RI 2023. Okey. Dan kalau kita lihat kepada bahagian bawah ada dua bacat. Okey. Kalau sebelah kiri tu ialah gabungan data di antara yang tidak dicampur dengan yang tidak pasti yang berjumlah 37.9%. Okey, jadi kalau kita lihat kepada kelompok yang tidak pasti, kebanyakannya berusia di dalam lingkungan 25 tahun kan. Mungkin kita boleh katakan kebanyakannya lingkungan yang fresh grad dan baru berkejaya ataupun bekerja. Okey, tidak dapat mengakses RI 2023 dengan baiklah. Okey, manakala on the right side is bar yang mewakili tentang data yang dapat mengakses melancarkan Ikram 2023, iaitu kalau tadi kita beritahu 62.1% dapat akses kepada melancarkan Ikram, dan kebanyakan ialah berusia 30 tahun sehingga 35 tahun kan. So mungkin kita boleh memahami di sini bahawasanya ikhwan kita yang masih baru bekerja atau fresh grad, dia fokusnya lain kan. Manakala ikhwan kita yang telah berusia 30 ke atas, dia dah boleh fokus lebih sedikit kepada gerak kerja Ikram. Okey, dan insya-Allah Akhir Rahim akan juga detail out on the pecahan mengikut negeri masing-masing. Silakan Akhir Rahim. Jazakallah khair Zani. Nak sebutlah satu komen yang ada di dalam kita punya YouTube, iaitu umur tu mungkin tengah quarter life crisis message dah delete sian waktu ni. So interestingly memang mungkin itulah informationnya, tapi mungkin Antum tertanya apakah yelah kalau nampak data ni nampak macam yelah okey lah, mungkin tak teruk sangat, tak okey sangat kan. 62% ni kalau hantar anak ke, kalau ada adik kita atau kita kat sekolah tu kira B kan, okey lah kan. So what we want to see adalah back to the slide tadi. Okay. So what we want to see adalah macam mana kesan dia terhadap dari segi perbezaan negeri. Kami ada buat sebenarnya, tapi sebab kita nak buat interaktif dengan slide ni. So based on apa yang kami lihat dalam pecahan negeri untuk ketiga-tiga input ni, kita sekalikan lah mana tidak dengan tidak pasti ni, kiranya tidak pasti outcome-nya sama je lah, mana tak tahu nak gimana jadi kalau kita samakan, kita anggap dua, iaitu ya dan tidak atau tidak pasti. Dari segi negeri sebenarnya menarik lah kalau tengok dapatan. Kita akan minta juga input daripada antum yang mendengar. Yang critical of course kita maklum melebihi 50% yang tidak mendapat akses adalah luar negara. Yang besar kalau tengok Selangor ni ada dalam 40% lah yang tidak pasti dan tidak kan. So lebih kurang sama macam chart yang inilah, mana majoriti data datang dari Selangor. Ana suka untuk sebut nak tengok dari segi pada kita tengok negeri yang quite okay. Contohnya macam kalau tengok antara negeri yang kurangnya orang yang tidak pasti ni adalah Sabah, dan juga sini tengok dan Melaka lah, tapi sebab dia punya data dia sikit, jadi kita tak nak skew kan lah. Secara umumnya untuk pengetahuan Antuna, negeri-negeri lain jauh lagi perform daripada Selangor. Maknanya Selangor ni yang paling less than 60% lah
yang mendapat akses. Yang lain-lain tu sama seperti taburan data untuk umum di seluruh negara kan. So secara amnya boleh kita tekan yang by negeri dia tak ada isu sangat Okey. Kita mungkin nak tengok juga dari segi by marhalah Kalau by marhalah kita ada buat juga taburan, dan of course untuk marhalah 05 dan 04 mendekati 95% dah mendapat akses kepada RI 2023. Untuk marhalah 03 hampir 70% dah dapat akses, yang lagi 3% tidak. Manakala kritikalnya pada marhalah 0201, kita maklumlah, maknanya mungkin mesej RI itu tidak diberikan secara simplified, secara umum untuk diakses oleh 02 dan 01 kan. Jadi itu antara perkara yang mungkin kita boleh perbaiki dan kita lihat semula sejauh mana boleh kita permudahkan mesej dan menyampaikan konten dan hala tuju yang Ikram mahukan untuk marhalah-marhalah dah kritikal lah. Bagian tengok data ni kritikal lah, dalam 25% sahaja 0201 yang dapat akses ke RI 2023 kan. Itu untuk pecahan ni lah kot, untuk pecahan dari segi negeri dan juga marhalah. Lepas balik pada Zani kalau ada apa-apa. InsyaAllah kita akan go pada slide yang seterusnya, iaitu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda Ikram. Kalau kita lihat kepada pie chart ini, kita akan dapat memahami bahawasanya terdapat beberapa segmen cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda Ikram. Dan suka untuk anda pecahkan kepada dua bahagian lah, iaitu yang pertama ialah 4K lah, 4K kan, 4K. Kita lihat ialah kewangan merupakan cabaran yang paling tinggi lah yang dihadapi oleh anak-anak muda Ikram. Okey, dan anda yakin ini bukan saja dihadapi oleh anak-anak muda Ikram, tetapi dihadapi juga oleh keseluruhan belia di Malaysia ini kan. Kita ada cabaran di situ, cabaran kewangan. Okey, kemudian yang seterusnya ialah kejaya. Okey, kejaya kan, 16.8%. Okey, tadi kalau kewangan tu 45%, cabaran yang dihadapi oleh anak muda. Manakala kejaya dia tak sampai separuh daripada 45%, dia 16.8%. Di sini kita memahami bahawasanya anak muda Ikram ni ialah mungkin berkejaya, tetapi mungkin juga tidak mendapat gaji yang sepatutnya lah kan. Below range salary ke ataupun tidak mendapat gaji yang sepatutnya. Okey, kemudian cabaran seterusnya ialah berkaitan dengan tentang keluarga lah kan, keluarga 16.5%. Okey, dan ini pun kita memahami bahawasanya kebanyakannya anak-anak muda Ikram ialah masih di peringkat awal perkahwinan. Okey, jadi ada macam tadi struggle untuk kewangan, kejaya dan juga mungkin tempat tinggal. Dan juga seterusnya ialah yang terakhir ialah kesihatan, iaitu 5.7% lah. Anak muda Ikram ni menghadapi cabaran di sudut kesihatan. Okey, anda tidak pastilah sama ada kesihatan ni kritikal ataupun tidak kritikal lah. Okey, mungkin itu kita perlu the next time punya session lah. Okey, silakan Kaki. Kalau kita nak tengok segi macam kewangan tu, menariklah juga sebab kalau 45% of the whole pie chart ni, kita kena faham it's a big number lah. Apa yang kita dah buat adalah kita pecahkan tiga kritikal, kita ambil 3K besar lah, iaitu kewangan, keluarga dan kerjaya, untuk kita pecahkan dari aspek umur dan juga aspek negeri. Kita rasa negeri plays an important role lah. Saya rasa lagi menarik kalau kita boleh main macam ni kot. Macam ni, boleh ke ni? Kamera boleh zoom? Boleh? Tengok sikit, tak apa,
kita main kampung sikit pun tak apa. Kadang-kadang main kampung ni paling efisien Okey, nampak? Tadi nampak macam boleh zoom dekat muka saya, cuba zoom dekat laptop. Sampaikan love dan nombor-nombor tu anak saya. Okey, nampak? Alright. Okey, kalau nampak segi data ni, ini kita pecahkan dari segi negeri. Menarik adalah hakikatnya tak sama pecahan cabaran kewangan, kerjaya dan keluarga di negeri lah, di setiap negeri. And by default memang cabaran keluarga ni nanti kita akan tengok dari segi umur, kita akan tengok macam mana pecahannya mengikut umur, tapi pecahannya mengikut negeri ni akan banyak memberi peranan pada kerjaya dan juga kewangan lah, maknanya how people feel terhadap kerjaya mereka dan how people feel terhadap keadaan kewangan mereka. Okey. Ada terbalik sikit, kewangan biru so kerjaya adalah yang kuning. So kalau perasan memang sangat besar cabaran kewangan ni di negeri-negeri yang memang cost of living tinggi contoh macam Selangor, Johor and wilayah Persekutuan quite Johor ni best sebab of course cabaran kewangan besar tapi cabaran keluarganya sikit. So kalau kita boleh lihat aspek ni mungkinlah maknanya lifestyle di Johor tu tidaklah terlalu besar tekanan yang terhadap keluarga berbanding lifestyle di Selangor dan di KL. Lepas tu sikit, tapi nanti kita tengok in detail by umur juga nanti, tapi ni dari segi di negeri je. Manakala negeri-negeri yang memang negeri-negeri mana yang memang macam contohnya Sabah, Sarawak, Pahang, rata-rata lihat dia punya cabaran kewangan dan keluarga tu tidak cabaran kewangan dan kerjaya tu tidak terlalu besar, mana sama ratalah dia punya pecahan antara tiga perkara tersebut. Okey. Yang terbesar kalau tengok Selangor memang mengambil quite besar di cabaran kerjaya dia, hampir sama dengan kewangan, sama dengan wilayah memang cabaran kerjaya lagi besar dari cabaran kewangan. So maknanya the challenge is real lah kan. So ini antara pendapat kita dari segi aspek negeri. Kalau antum berada dalam negeri boleh minta feedback antum, we are open to comments. Kalau antum ada yang tu nak kongsikan, mungkin ada yang pernah bekerja di dua negeri, sangat penting untuk kongsikan kepada kami juga supaya kita boleh mendapat kefahaman yang lebih jelas lah dari segi aspek dua perkara ini. Kedua adalah kita tengok okey, so ini adalah cabaran dari segi umur, kita pecah ni ke umur, dan of course kita lihat pada usia awal ni keluarga is not a thing lah, memang mungkin belum berkahwin atau mungkin baru saja berkahwin, masih lagi fasa honeymoon, mungkin ada yang baru masih PJJ sebagainya. Marriage life starts at 26 ni dah nampak, 27 dah mula meningkat, 27 ni mungkin sebab data tak ramai yang di 28. Jadi kita lihat dia mula membesar dan macam besar. Yang menariknya orang biasa cakap umur 30 dah selesai kan, rupanya agak besar cabaran keluarga ni sehinggalah umur 34 sekalipun kan. Kalau tengok dan sebenarnya kalau tengok di umur 34 atau 35 cabaran kewangan dan kerjaya dah akan makin kurang dan cabaran keluarga makin besar. Okey, jadi siapa yang belum umur 35 tu kena bersiap siagalah untuk cabaran keluarga yang akan tiba lebih besar semasa usia anda meningkat ke arah 30s lah. Mungkin time tu maknanya anak makin ramai, maknanya nak kena mungkin urusan keluarga dah makin complicated dengan anak dah ada yang sekolah rendah, mungkin ada sekolah rendah, ada yang tadika, ada yang baby kan. So dia ada multi level punya challenge yang kita nak kena urus. Manakala kat sini kalau lihat peak cabaran kewangan yang dilihat adalah pada umur range umur 28 hingga 30 ni lah kan, di mana hampir-hampir cabaran kewangan tu adalah lebih besar daripada cabaran yang lain lah, so range ni kan. Okay, itu kita punya comparison lah. Okay. Jadi ada apa yang boleh bagi feedback, apa yang kita boleh belajar daripada dua benda ni? Okey, tadi seperti yang anda katakan tadi, kita pecah kepada dua perkara lah, 4K, satu lagi ialah 2P sebenarnya. Okey, yang 4K tadi ialah kewangan kerjaya, keluarga dan juga kesihatan.
Okay, dan telah kita go very deep lah on that discussion. After this is on the 2P, kan, 2Ps, pelajaran dan pembelajaran atau education lah, kan. Kalau kita lihat di sini, cabaran untuk education ni di kalangan anak muda ni sangat rendah lah, 1%. So dia macam almost nak inform yang kebanyakannya anak muda ni at least ada diploma or degree, Ya, betul. and or more than that lah, kan. Dan juga yalah, at least pun tak ada yang tinggal sangat lah Setuju, pelajaran. setuju. Okay, so yes, dan anda pun fahamlah bahawa perkara ini bukan perkara yang baru. Dan sebab kita pun kebanyakan kita punya recruitment pun based daripada campus, kan, campus base, dan juga kita pada kita punya dakwah campus, kan, dakwah campus. So from that kita dilatih lah, and being here lah. Okay, Dia pandai semua lah, dia pandai, Ikrami so it's maksudnya. not a surprise figure lah, kan. Okay, cuma itulah, mungkin kita boleh tambah lagi sedikit. Kita perlu explore lah di kalangan anak-anak muda yang mungkin yang aliran vocational lah ataupun technical, or we known as TVET lah, and TVET, dan isu TVET ni ataupun kelebihan TVET ni kita berbincang sangat lama jugalah daripada beberapa siri sebelum ni. Okey, dan itu yang perkara perlu kita explore lagi lah, termasuk Ian sendiri lah. Okey. Sorry Tani, jumping to jumping to kan. Ada teruskan. tertarik daripada satu komen di YouTube, dia cakap pasal living cost in KL Selangor much higher compared to when I was in Seberang Jaya, kan, daripada ZRZ7 ni. Hakikatnya macam itulah, memang orang yang pernah hidup dua negeri memang thank you for the feedback. Kalau anda pernah hidup di KL dan hidup di actually Seberang Jaya, Pening pun quite dah kira costly, kan. Bayangkan kalau anda pindah keluar ke Perak ataupun Kedah, it's quite akan berbeza sangatlah. Jadi ini something yang boleh dipertimbangkan juga untuk anak muda, kan. Maknanya actually ada survey dan ada dapatan, tak ingat dari mana, dia kata kemungkinan besar the future of workforce ni mungkin akan ada daripada golongan generasi muda yang berpindah keluar di urban untuk mendapatkan cost of living yang lebih rendah. Dalam keadaan hari ini COVID dan MCO telah push online industri yang lebih besar, kan. Saya ada tahu juga beberapa bisnes yang sebenarnya dia diasaskan di KL, tapi bila nak mula grow dia pindah ke negeri-negeri yang gaji atau kos untuk bayar gaji tu rendah, OPEX tu rendah. So dia keluar pergi ke Kelantan, ke Kedah, ke Perak, kan. Jadi tidak salah untuk menjadi pertimbangan di kalangan anak muda untuk itu. Kedua, of course, I think ini adalah diratibkan sentiasa oleh Mahaguru Kewangan saya. Sebenarnya mengurus kewangan ni bukan benda yang mudah, kan. Saya sarankan jugalah mungkin untuk kita semua, dia macam ni, kalau pengalaman saya sendiri, buat satu sistem urusan kewangan dahulu. Buat satu, jalankan dulu. Kita tak akan pandai, mungkin ambil masa dalam 2 tahun untuk kita buat. Setiap bulan tu kita manage expenses, kita tahu apa dia masuk, dia keluar, dan kita uruskan setiap bulan selama 2 tahun tau, ni. 2 tahun tu memang tentu macam fail, banyak kali fail lah. Bulan ni alamak apa hal tiba bocor kurang, kan. Dah buat semua dah, tapi apa hal kurang juga ni, kan. Tak tahu, kan. So 2 tahun untuk boleh buat rutin tu, lama-lama baru akan kita nampak, oh okey, ini cara untuk aku boleh main cash flow keluarga, kan. So memang it's something hard. Siapa yang memang menguruskan kewangan keluarga faham, setiap bulan bocor tak apa. Tapi kalau sampai 2 tahun bocor, kena tengok balik lah, kan, apa yang kita tak tengok betul lah, kan. Dan kalau lihat daripada dapatan juga daripada pie chart ni, kita lihat 34% tiada cabaran. Jadi bermakna kita sebenarnya figure ni perlu banyak. Jadi cabaran ni sepatutnya perlu tinggi lepas ni, kan. Bermakna daripada 4K tu, kan, punya figure tu, kan, sepatutnya akan transfer kepada bahagian tiada tu lah, kan, ataupun kurang cabaran ataupun tiada cabaran lah, kan. Mungkin orang kata mustahil, tapi yang kita nak ialah improvement lah di sini. Okay. Next, itu saja untuk slide yang ni. Kita akan pergi pada next slide. Okay, yang ni ialah ini minat-minat lah anak-anak muda Ikram. Kita buat word cloud. Yang ada sekarang ada Ibrahim masa tu. Kita buat word cloud. Kita collect semua feedback antum di borang tersebut, dan kita tengoklah kalau ada any topics yang besar.
menariknya kalau tengok dalam word cloud ni memang minat anak muda Ikram memang merata lah. Memang kita tak ada spesifik angle ataupun niche yang kita ada teknologi, semua sama besar. So dia makin banyak perkataan tu makin besar kan. So semua sama besar. Kepimpinan ni quite generalist lah. So, kepimpinan sukan dia, strategik, e-sports, membuat video, penulisan, pembinaan, so media. Cuma kelepasan ada banyak pengulangan dari aspek media, iaitu macam ada media, ada video, grafik, so semua tu dalam media. So mungkin hari ni memang ramai anak muda terlatih untuk Canva ada senang kan. Senang buat poster kan. Dan anak sendiri pun ada percakapan kepada ikut alfabet lah, urutan alfabet dari A sampai seterusnya lah. Kalau kita lihat di sini ada, pada A tu ada 3 kepala nak jumpa lah. Alam, August, satu lagi Abdul Rahim lah. Tu pelik lah tu, kenapa besar. Okay, mungkin ada orang yang menjadikan Akhir Rahim sebagai ikon lah. Kesilapan data tu saya yang salah tarik tu. Letak nama banyak kali. Kemudian ada Big, mungkin Think Big. Okay, kemudian E-sport lah. Okay. Cuma tentang e-sport ni dia berbeza ikut generasi jugalah. Mungkin zaman anak dulu kita being exposed on Red Alert, Counter Strike, etc. lah. And okay, betul sama kan. Tapi sekarang dah berbeza lah. Sekarang ada phone kan. Dulu tak boleh. Dulu kena pakai local area network lah untuk hosting and also of course internet. Kemudian grafik, okay. Grafik ni banyaklah on grafik punya subjek, gravity pun grafik kan. Okay, interior design pun grafik, dan juga I and issue. Mungkin baguslah benda ni. Anak muda Ikram dia ambil cakna kan, mungkin ambil cakna tentang isu semasa through media sosial ke, through papers ke, news kan. Kemudian K, kepimpinan. Dan bagus juga anak muda Ikram dia interest on leadership, kepimpinan, be it NGO Ikram, parti kan, banyak parti sekarang kan, kemudian setempat, corporate kan, level. And also M lah, contoh macam media, okay, music, okay, music ada jugalah. Tapi in general, point yang nak sampaikan adalah rata-rata kita tidaklah, maknanya memang anak muda Ikram ni kita dah menangkumi kebanyakan niche yang ada dalam masyarakat lah. And so politik ada, sebagainya lah. And so it's not, kita tidak perlu ada pengkhususan untuk melatih sejenis tertentu, kerana memang niche-niche kita tu terbangun dengan sejajar dengan perkembangan masyarakat sekarang lah. Dan lain-lain seperti negara, pembinaan negara, perancangan, penulisan, pemanfaatan pembangunan, teknologi dan juga tarbiyah. Okey. InsyaAllah kita pergi kepada slide pelibatan amal. Okey, kalau lihat di sini ini pie chart on pelibatan amal anak muda Ikram, dan kita lihat it's almost 47.9 and anak muda Ikram tidak berjawatan tidak berjawatan, dia just jadi ahli biasa, ikut usrah, ikut halaqah. Okey, dan dia tak ada any responsible lah, 50% lah sebenarnya kalau kan. Satu angka yang banyak lah kan, means that kalau daripada 8,000 sampel kita dapat, separuh daripada tu tidak ada jawatan kan, sama ada jawatan melalui agensi ataupun jawatan Ikram ataupun Ikram muda lah. Okey, dan baru ada sedikit lah jawatan di Ikram muda kawasan lah, it's around 13.8%. Kemudian AJK Ikram muda atau pembeli atau remaja 7.5%. Kemudian adalah sub unit AJK 3.2% lah. Jadi di sini kita nampak bahawasanya 47.9% ni perlu dimanfaatkan ataupun mereka sendiri perlu be proaktif lah. Okey, kat sini sebenarnya Ana sengaja nak biarkan Izani menyampaikan pendapat. Ana actually different perspektif lah. Ana rasa Ana tak setuju lah, ahli biasa tu sepatutnya lagi ramai. Sepatutnya ada at least kalau ikut ideologinya 80% ahli biasa, 20% je sepatutnya berjawatan. Ini anak mencabar lah. Bagi Ana shockingly lah. Maknanya terlalu ramai lah orang berjawatan dalam Ikram ni. Macam tu. Kenapa? Sebab sebenarnya kalau kita famous lah orang cakap Pareto theory kan. Sebenarnya it only needs 20% of people to create 80% of work. And so mungkin yang kita kena pasti, nanti akan ada beberapa survey kita cakap, kita akan bincang tentang ada survey tentang pengkhususan penghalaan amal tu. Kat sini ada something interesting yang kami tak sempat nak pecah ikut negeri lagi ni. Kalau sempat kita boleh kongsikan later. Tapi secara umumnya, secara Malaysianya memang
Ana ni personal opinion lah. Boleh subjek tu antum boleh komen, boleh gaduh, tak ada masalah. Subjek tu personal opinion Ana adalah banyak ramailah yang berjawatan, agak ramai dari sepatutnya yang berjawatan dalam ikram. It's something yang kita kena lihat dari segi macam mana kita efisienkan jawatan-jawatan yang ada supaya mungkin boleh minimize minimize portfolio but maximize work and efficiency kan. And that's actually the new way untuk kita bergerak lagi-lagi dalam style kerja anak muda yang lebih flat structure dan sebagainya lah kan. Apa pendapat Izani? Tembak terus depan ni. Okey, Tak tembak apa Izani cakap tadi? Persoalan kan. Adakah perlu dimanfaatkan? Anak kata tak perlu. Bukan tak perlu, maknanya tak perlu diberi jawatan. Perlu dimanfaatkan tapi tak perlu jawatan. Jadi itu mungkin slightly different lah tafsiran tentang tanggungjawab yang kami bincang tadi lah. Mungkin ada yang melihat perlu jawatan untuk melaksanakan tugas atau responsible atau tanggungjawab. Manakala ada melihat bahawasanya kita can do the job without any position kan. Tapi in the end is apa kita nak ialah tercapai kita punya matlamat itulah sebenarnya kan. So it can be two ways, three ways and two methods or three methods lah. And but in the end we talk is about the goals lah. Matlamat kita, is it achieve or not lah. Itulah berapa peratus kita telah mencapai kita punya vision kita lah kan. Vision kita. Speaking on comment on Facebook, on YouTube pun on another perspective ada sebut tentang anak muda banyak pegang jawatan, bagus untuk kreativiti dalam organisasi. Betul? Pun jugalah kita boleh increasekan creativity on capacity and creativity kan. Betul. Ada juga cakap ahli biasa tak ramai, maksudnya kita perlu usaha lagi untuk tambahkan ahli. Ni betul jugalah. Ini memang ini yang berlaku sekarang ni punya lah kan. Deep down lah memang. Betul. Maknanya another perspektif adalah dari segi efisien dah kita tu, tapi dari segi outcome-nya pada ahli biasa tak bertambah kan. Okay. Menarik. Okay, so can we move to the next slide is on lifestyle priority lah ataupun keutamaan gaya hidup. Actually soalan ini kita ambil daripada buku The Economist, Talent Management or Managing Talent. Okay, so yang ini kita pilih lah banyak lagi pecahan dia. Okay, kalau lihat di sini chart yang paling tinggi lah is on helping others in need lah kan. Okay, paling tinggi is most 200 peserta suka yang helping others in need kan. Okay, nanti kita akan bincang terusnya. Kemudian the next is the second macam highest is being a good parent kan, menjadi ibu bapa yang baik, bagus kan, cemerlang. Okay, kemudian ialah the third highest is having a successful marriage lah kan, memiliki perkahwinan yang berjaya kan. Okay, tetapi ada juga data-data yang sangat rendah lah kan on lifestyle priority, iaitu contributing to social or national change, okay, then owning a home, okay, dan juga having a high paying career lah. Okay, cuma ada beberapa perkara yang kami ingin bincangkan lah. Okay. Tambah lagi sorry. Ada dua lagi yang dia cut off sikit sangat. Iaitu having lots of free time dengan being famous. Dua tu pun memang sangat rendah. Lebih rendah daripada having a high paying career. Alright. Sehingga Ana having a free time is around 37 kan? Betul. 37. Okay. Cuma kalau antum perasan daripada dapatan data ni ialah dia ada berlaku ketidakseimbangan di antara helping others in need compared to contributing to social or nation change kan. Sepatutnya dia tidak jauh beza. Bermakna bila kita suka menolong orang tu, bermakna kita contribute to the social lah kan. Tapi kenapa kita lihat di sini bila kita help others in need kan, tapi data untuk contribute to social or nation change tu dia sangat rendah. Bermakna mungkin kalau kita suka menolong orang kan, suka membantu orang, tapi dalam skop yang small scope kan, in which kita perlu perbaiki benda ni. Kita perlu ingatlah kita have to think more than that lah. It's not only within kita punya radius. Okay. Dan juga seterusnya ialah on sorry Zani, anda kena potong kat situ. Nak tambah lagi. Anak sebab yalah kita dalam data ni kena ada kejujuran lah. Bukan kata Zani tak jujur, tapi sebab anak yang sediakan data ni. Anak yang kita maklumkan anak yang sediakan data ni kepada Zani. Semasa anda sediakan data ni ada cut
ada beberapa data yang kita cut off dan anda refresh data tu, anda minta kamera ready kan, boleh tak untuk zoom in ke screen ni. Sebenarnya lebih tepatnya adalah memang contribution to social change. Anda tahu semua yang di live ni, memang anda tahu juga beza ni. Ana yang sediakan data ni, masalah Ana tercut off kat situ. Bila Ana check balik, sebenarnya memang contributing to social change banyak sama selari. So tepatlah tu, bagus memang kita bagus, selari dengan helping others ni, betul. So tercapai dalam masa seminit. Selesai tu masalah kita. Inilah efisien kita nak. Masalah selesai dalam seminit. Selesai masa seminit ya. Okay, so faham antum Bagaimana bila kita discuss about helping others in need kan, dia perlu lebih kurang concurrent yang selain dengan contribute to social and nation change lah. So baguslah untuk kita dapat capai dalam masa yang cepat lah. Okay. Tapi on also on a perspective, sementara kamera on the way. Luar biasa ni service special ni. Okay, so tapi kalau kita tengok dari segi perspektif yang sama macam yang Zaini sebut juga, iaitu yang kedua tu, iaitu on the having a high paying career, owning a home, dan juga having a free time. Successful marriage and being a good parent. Yes, on that too also. Is it the same data? Successful marriage dengan parent ni sama, maknanya sama-sama lah. Ada ranking number 2. Tak ada. Okay, so we can go to the next discussion. Okay, kalau antum lihat kepada being a good parent dengan compare dengan having a successful marriage, actually being a good parent ni dia translate kepada interest kita kepada anak-anak kan, dan sepatutnya dan manakala having a successful marriage ni dia translate ialah kita punya hubungan dengan kita punya pasangan, sepatutnya dia pun tak lari sangat jauh kan, dia dekat lagi lah. Maksudnya kalau being a good parent tinggi, sepatutnya having a successful marriage tinggi lah kan. Bermakna kita dapat faham di sini ialah kita lah, mungkin siapa-siapa lah kan, kita lebih suka kepada budak-budak lah, tak salah kan, tapi kita perlu fikir juga lah, kita punya pasangan punya, kita rasa minat dan seterusnya lah. Maknanya dikhuatiri kalau lepas kita bukan saja kita dapat anak tu, bukan saja kena fokus pada anak, kena juga kena ada khususan pada isteri jugalah, pasangan kita lah, pasangan betul, isteri ataupun suami lah. So sepatutnya the figure is tidak jauh beza lah. Okay, data tidak jauh beza, which is in this case quite okay lah kan, quite okay. But can accept lah kan. Okay, comment is on the significance of tiga benda yang tu, owning a home, having a high paying career tu, and having a free time tu, having lots of free time. So hasil dapatan kami juga kita mendapati ada beberapa figure yang less than 50 lah. Example macam having a high paying career, owning a home, kemudian free time. Free time ni kita dapat bacaan ni lah 37 orang. 7 orang suka kepada nak masa yang banyak lah free time. Okay. Okay, but ada nak relate tentang having a successful marriage. Actually having a successful marriage tu pun dia akan relate dengan owning a home lah. Kan, macam tu lah. So, maksudnya kalau kita kahwin takkanlah kita nak ada rumah kita kan, ataupun rumah tetap kita kan, tak nak purchase rumah ke kan. So kenapa figure tu sikit sangat betul, terlalu sikit macam at least pun jangan jauh sangat lah. Macam tu lah. Bermakna and interesting juga sebab fact that bila kita compare segi cabaran, ramai cakap tentang cabaran kewangan kan, tapi dia tidak diterjemahkan dalam usaha untuk mendapatkan high paying career. Betul. If kita relate dengan kita punya slide yang kedua tadi, iaitu cabaran-cabaran dihadapi semasa oleh anak murid ikram, kita faham bahawasanya 45% anak murid ikram menghadapi cabaran dalam kewangan dan kerjaya pun tambah tu dan juga kerjaya. So more than 50% lah awan kewangan kerjaya. Tetapi kenapa kita punya macam interest ni atau priority kita is not high for having high paying career. So this something kita kena tahu jugalah how to solve kan. Mungkin kena tengok balik segi pemahaman kita pada kerendahan diri dan sebagainya lah. Okay. Kita nak that's very important Zaini. I think this is a very important part yang kita nak tengok di masa depan dari segi macam mana next slide. Di macam mana priority hidup kita. Mungkin juga perlu juga ada pecahan di kalangan kita dari segi macam mana nak tengok pada umur tertentu apa fokus-fokus yang kita perlukan. So itu adalah penting lah. Dan memang sebenarnya kita cakap je bila usia macam ni ada cabaran keluarga, cabaran kerja kan. Sebenarnya kalau kita rasakan ia cabaran, kita akan rasa in denial, kita tak akan berusaha untuk make it proper kan. But kalau kita accept the fact that memang it's this time yang kita mungkin nak kena allocate a certain
fokus untuk kita membangunkan kerjaya kita, perlu ada emphasis tersebut. Jangan rasa dia adalah satu escapism rasa macam alamak tak bestnya aku pergi kerja harian sedar kan. Change that. Mungkin kalau anda ubah dengan the fact that inilah sebahagian dakwah anda, sunnah Nabi pun adalah orang yang berusaha meningkatkan kewangan keluarga. Dia akan seterusnya yang jangkaan quickly ni slide yang terakhir insyaallah. Okey, ini ialah jangkaan yang tidak terpenuhi ataupun in bracket unmet expectation lah. So lagi tinggi data bermakna tidak baguslah. Segini yang tidak bagus lah, tidak bagus. So kita lihat ialah unmet expectation dari kalangan ahli menurut ikam ialah tengok sini kat sini. Ini pun potong tu rupanya. Boleh zoom sekali. Okey, teruskan. Terima kasih banyak. Zani kena tengok sini Zani. Okey. Okey, akhir mungkin anda boleh baca kot. Boleh, okey. Alright. So kalau ini yang graf paling tinggi, yang paling anak muda rasa adalah quite banyak, 4 yang dalam range of top. Yang paling tinggi of course adalah pengkhususan amal yang jelas. Maknanya anak muda rasa expectation dia untuk dapatkan pengkhususan amal yang jelas tu tak dapat. Ranking kedua adalah amal yang berjaya. Maknanya penglibatan amal tapi dia rasa tak ada tidak berjaya lah. Dia tak rasa outcome tu something yang bagi feedback pada dia. Ketiga ranking adalah doing work of value to society. Okey, ini kami bincang rasa macam it's quite significant that feeling anak muda rasa yang dia buat kerja yang tidak signifikan. Adakah begitu? Boleh komen di YouTube, boleh juga simpan dan renungkan. Anda ulangi semula perasaan yang anak muda rasa yang dia buat kerja tu tidak signifikan kepada masyarakat kan. Ni dalam keadaan tadi yang ramai yang pelibatan amal ni pun dah more than 50% ni AJK sebagainya kan. Betul. Dan yang keempat yang dekat juga adalah challenging and interesting amal. Maknanya bagi dia rasa amal dalam ikram ni tidak challenging dan tak interesting. Okay. Any feedback untuk Zani? Itulah come back to this, untuk carta ni. Sepatutnya ialah bila kita ada isu on peningkatan amal, sebab kalau ikut sini peningkatan amal dia kurang sikit lah isu kan. Macam kurang isu. Bermakna kalau kita meningkat mahala tu sepatutnya lebih jelas lah kita punya direction kita. Tapi kalau based on data ni ialah peningkatan mahala tu berlaku tapi kita masih lagi tak clear direction tu kan. So ini pun relate dengan tadi lah kot. Mungkin yang data yang pertama tadi slide tentang RI dan juga RI yang terkini dan juga maklumat-maklumat lain lah. Kenapa boleh tidak jelas alat tuju di kalangan anak muda ikram even though dah meningkat mahala tersebut. Okay, alright. Itu adalah antara perkongsian survey yang adalah kami buat. Harapan kami juga adalah memang supaya topik analisis ini menjadi perbincangan antum di level negeri, di kawasan kan. Dan jangan dibincangkan saja kan. Dirangkakan sebuah solusi. Biarpun solusi itu mungkin tidak kukuh, tidak diluluskan kan. Jalankan dulu supaya kita boleh terus melihat dari masa ke masa supaya peningkatan dan perubahan itu berlakulah sejajar dengan keperluan RI 2023 kan. Dan kami mengharapkan daripada setiap jabatan ini kita ingin melakukan perubahan yang baiklah, positif dan juga improvement, peningkatan, dan insya-Allah kita akan publish dan share data maupun slide presentation kita pada hari ini kepada yang betulnya lah, bukannya ni kita akan share yang betulnya yang masa kini lah kepada antum lah kan. Insya-Allah. Okey, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.